Sebab manusia ni fitrahnya sama. Tak ada perbezaan di antara satu dengan lain. Daripada awal manusia jadi hingga sampailah kepada manusia tu akhir pun fitrah itulah tak berubah. Jadi hal dalam fitrah ni sampai bila-bila dia tak berubah. Hal ni lah agama tu ni. Kerana dari jalan tajuk ni membahas perkara-perkara yang menarik orang mukmin supaya menduduki taraf abang kepada semua ahli-ahli milah lain. Dan juga kalau kita tengok kepada keadaan yang kita dan juga orang mukmin pada umumnya tidak begitu mempunyai sikap yang dikehendaki oleh maksud yang dikehendaki oleh Quran. Dan ini satu perkara yang dipertikaikan di kalangan umat Islam. Tajuknya, sebenarkah sebaran agama Islam ini tidak mengandungi kekerasan? Itu tajuk dia. Jadi, kerana boleh dikatakan dari segi umum lah, menyebut bahawasanya Islam ini berkembang, maju, dan juga meluas tanpa apa-apa kekerasan. Hanya dengan semata-mata dakwah saja Islam boleh maju dan kembali. Apakah pendapat yang itu seperti itu benar-benar betul begitu ataupun belum menepati? Jadi dalam tajuk ni hari ni kita boleh dengarlah maksud yang dikehendaki oleh Allah di mana dulu. Di zaman sekarang, kita selalu mendengar dan membaca pendapat-pendapat alim ulama, menerusi buku-buku, majalah, akhbar dan sebagainya. Kebanyakan para ulama Islam menyebut bahawa agama Islam tersebar dari zaman Nabi SAW hinggalah kepada zaman-zaman yang kemudian ini. Sedikit pun tidak mengandungi cara-cara kekerasan. Dan mereka coba berdalil dengan sepotong ayat yang berbunyi La ikraha fid din. Jadi dari mafhum ayat yang ringkas La ikraha fid din itulah kebanyakan ulama membuat dalil bahawasanya penyebaran agama Islam ni langsung tidak ada rupa kekerasan. Waalaikumsalam. Pada pendapat saya, kata pengarang, mereka-mereka ini hanya berani mentafsirkan ayat Quran. Sudahkah mereka mempelajari ilmu-ilmu usul tafsir? Sudahkah mereka mengkaji nusus-nusus Al-Quran dengan teliti? Yang berhubung dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menegakkan kebenaran Islam di kalangan masyarakat umat manusia? Dan sudahkah mereka mengkaji tawarikh-tawarikh Islam untuk mengetahui cara-cara Nabi SAW bertindak supaya tercapai kejayaan yang dikehendaki itu? Jadi berartinya setiap potong ayat yang kita mahu tafsirkan, lebih dahulu kita kena renung dan tengok kepada banyak bidang. Pertamanya dari segi
usul tafsir itu. Adakah kita mentafsir itu mengikut landasan usulnya? Dan juga bukti dari kenyataan sejarah. Rasulullah buat begitu sungguh kah? Dan juga macam-macam aspek lagi lah. Perlu dibuat kajian yang mendalam. Kalau tidak, mungkin ayat itu dengan secara tidak langsung menjadi tahrif. Sama ada kita tidak sedar ataupun disedar. Sebab tidak kurangnya ayat-ayat dalam Quran ini dengan secara tidak disedari menjadi tahrif. Tinggal lagi tahrif yang berlaku. Biasa yang berlaku di dalam Quran ini di dalam memberi terjemahan maksud ayat tu. Bukan pada asal Quran itu. Tak ada. Kalau tak berubah. Dalam huraian ke tak? Understand lah penuh. Understand lah kali ni. Jadi tahrif dalam kitab-kitab ilahi dulu tu, dia tahrif dari terjemahan tu yang tidak ada asal. Nak rujuk balik semula tak boleh. Ada pun dalam Quran ni, bila lah di dalam penterjemahan tu lagi, misal. Orang lain boleh renung balik semula tanya. Boleh mengkaji pula. Tepat kau tidak apa yang dikasih. Jadi dia tidak apa ni, tidak banyak pergi. Dia pergi sekejap tersalih pun, balik. Itu. Itu keutamaan Quran berbanding dengan semua kitab ilahi lain. Dengan sebab itulah, mengikut jalan Syahrullah, segala kitab ilahi selain daripada Quran, termasuklah Taurat, Injil, darjahnya sama dengan kitab hadis. Kita tidak boleh menyamakan tarafnya dengan Al-Quranul Karim. Pasal apa? Sebab Quran ni merupakan kitab yang qat'i. Artinya kitab yang tidak mungkin lagi diragukan bahawa kebenarannya dia tu. Kerana sewaktu turun Quran tu, segala kutabul wahyi itu selalu tulis. Tak lengah dah. Turun Quran tulis selalu. Panah-panah selalu. Jadi Rasulullah dapat betul sendiri sejauh mana kesilapan penulis Quran itu. Jadi artinya setelah ditulis Rasulullah mentafsir. Tak ada apa-apa. Adapun kitab ilahi selain daripada Quran ditulis setelah anbiya-nya mati. Baru ditulis. Bukan baru lepas mati ditulis selalu. Beratus tahun pula. Baru ditulis. Jadi samalah juga dengan pembukuan kitab-kitab hadis. Jadi kitab hadis pun setelah ratusan tahun Nabi meninggal barulah dituliskan kitab-kitab hadis. Jadi segala kalimah ataupun perkataan yang tercatat dalam hadis tu artinya tidaklah merupakan qat'i. Zanni dia panggil. Artinya maksud perkataan Nabi itu terkandung di dalam perkata-kata hadis tu. Yang perkataan hadis sendiri itu bukan perkataan Nabi dah. Perkataan orang lain yang menggambarkan maksud perkataan Nabi. Artinya gitu. Sebab kalaulah perkataan Nabi betul-betul, hak tak berubah lah. Hak tak berubah betul-betul daripada perkataan Nabi sehingga siapa tercatat dalam kitab tu, dalam buku, hak tu dia panggil hadis mutawatir. Hak tu. Pasal tulis maksud tu, walau seberapa sahih hadis pun tidak mutawatir dia panggil. Hadis masyhur ke mustafid ke dia gelar dalam istilah dia tu. Jadi rijah tu tidak sama dengan mutawatir tu. Tidak qat'i, dia panggil zanni. Itu bezanya. Jadi kitab ilahi lain tu samalah dengan hadis tu. Sebab dia tu merupakan zanni. Cuma mengandungi maksud pengajaran anbiya dari tu. Jadi hak betul-betul tu sudah tidak ada.
Cuma di dalam Injil, cuma di dalam Injil rasanya, hak yang adanya, hak betul-betul sikit je. Dia panggil wa'dul jabali. Perjanjian bukit tersinar, apa tu, hak tu je ada sikit. Hak lain tidak. Mafhum daripada pengajaran Anbiya tu ya. Oleh kerana banyak para ulama Islam pada masa yang akhir ini telah cuai mempertahankan kehormatan agamanya dan tidak menghiraukan ajaran-ajaran Al-Quran dan membelakangkan contoh tauladan daripada amalan Nabi SAW, mereka terlupa kepada hakikat yang sebenar di dalam falsafah pengajaran Islam. Istimewa pula dalam masalah yang tersebut ini. Jadi akibatnya kelalaian daripada tokoh-tokoh dan juga ahli-ahli agama kita lah. Pertama sekali, kerana cuai di dalam mengkaji ajaran Quran sendiri dan juga contoh teladan yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai sunnah dia tu. Jadi berpunca daripada lemuh dalam bidang dua perkara tu menyebabkan nak melahirkan kebenaran yang ada dalam falsafah pengajaran Islam itu pun tak dapat. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kewajipan? Bagaimana tersebut dalam ayat yang terdahulu. Tuhan sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Jadi dua Tuhan beri. Pertama sekali Tuhan kata kebangkitan Nabi SAW itu mempunyai dua tugas penting. Peringkat pertama membawa hidayah. Hal yang dimaksud oleh huwallazi arsala rasulahu bil huda. Pertama, hanya membawa melahirkan kebenaran di dalam semua ajaran-ajaran Anbiya itu. Hal itu dia panggil peringkat dinul haq. Dua peringkat. Jadi bila mempunyai dua peringkat, artinya cara pelaksanaan supaya Nabi SAW melaksanakannya dengan pujuk rayu dan lemah lembut tanpa kekerasan. Hak bahagian pertama. Jadi hak ni langsung tidak ada apa-apa. Hak demo kata tu lah. Islam tidak ada langsung paksaan. La ikraha fid din tu. Mana hak dalam peringkat hidayah tu memang. Manakala peringkat yang kedua, tugas Nabi ialah supaya melahirkan kebenaran di dalam agama-agama pada keseluruhannya. Supaya timbul kesedaran tiap-tiap ahli agama itu kepada bersatu padu dan bekerjasama di dalam ikatan persaudaraan yang dipanggil Islam. Bahagian ini diperintah supaya Nabi SAW melaksanakannya dengan kekerasan. Jadi dalam peringkat melaksana ni pasti dah kena ada undang-undang. Ada peraturan. Langgar undang-undang, langgar peraturan, ada hukumannya. Jadi tak boleh selayar sama tak boleh. Dia ada peringkat. Jadi peringkat hidayah, peringkat memberi petunjuk, memberi didikan, memberi ajaran, hal tu tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Dan situ tidak timbul masalah banyak. Setelah kebenaran itu siapa kepada semua. Orang itu tahu dah nak buat. Bila nak buat tu kalau ada orang menentang, hal tu terima lah akibatnya. Dah dia tahu dah benda tu serupa. Pasal apa mu tak terima? Itu sebabnya. Jadi hal tu peringkat tu dia panggil peringkat dinul haq. Baik. Bahagian hidayah. Jadi kita hurah sikit berhubung dengan masalah bahagian hidayah, bahagian pertama ni. Bahagian hidayah ataupun bahagian petunjuk
Di dalam melaksanakan bahagian ini Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memberi ajaran-ajaran, didikan-didikan, juga mengadakan perundingan, bermesyuarat, berdialog di antara ahli-ahli millah dengan berpedomankan kepada ajaran Nabi masing-masing. Meskipun didapati berlainan istilah di dalam menggambarkan hakikat kebenaran dan usul-usul akhlak yang dikehendaki, supaya tiap-tiap seorang manusia mesti bersepakai dengannya. Itu hak peringkat pertama. Jadi dikehendaki Nabi dan juga orang yang mewarisi ulu Nabi itu. Jadi kalau Nabi tak ada, tentulah artinya orang hak bawa pengajaran dia lah. Pula terdiri daripada alim ulama. Hak warasatul anbiya tu. Jadi tugasnya apa dia? Pastilah orang ni berusaha sedaya upaya mencari jalan supaya mendekatkan semua ahli-ahli millah. Biar boleh hadir dalam meja, boleh berunding. Sentiasa seru ajak orang tu boleh berbincang, boleh berunding, boleh pakak, mencari kebenaran, tujuan melaksanakan kebenaran hak satu, hak sama. Jadi tentulah apa kalau berlaku perundingan dan mesyuarat, ada dapat benda-benda yang tidak ada persamaan dan mungkin berlainan lah di dalam istilah menggambarkan hakikat yang sama. Jadi hak tu tak dikehendaki kita ambil berat. Tujuan tu kita nak. Misal lah kalau kita kata di dalam millah Muhammadiyah Allah tu merupakan nama tunggal bagi zat Allah, bagi zat wajib al-wujud. Saya suka nama lain tak? Tak. Tetapi Allah tu juga bagi millah lain dia panggil muka lain. Dia tak panggil Allah. Misalnya orang putih, dia panggil ikut bahasa dia, istilah dia. Kalau orang lain pula, dia panggil dalam istilah dia. Benar-benar tu juga. Jadi atas berlainan istilah menggambarkan hakikat yang satu tu, hak tu tidak perlu diambil kira. Ini hak perkara yang jadi sukar bagi kita. Kebiasaan kitanya duduk balah besarnya atas istilah tu lah. Beralih rupa nama je. Sudah hakikat tu dulu. Jadi kita betul ikut dah. Jadi bila istilah tu tentulah banyak di dalam perkara-perkara yang berlainan. Di dalam masalah akhlak kau orang ni panggil gani, orang tu panggil begitu. Tak lain lah. Kita kata di dalam istilah ulama-ulama kita tu dah lah. Di dalam satu benda tu. Macam-macam istilah. Kita kata umpama lah buat contoh. 2-3 istilah yang diguna di dalam syariat Muhammadiyah kita ni. Di dalam menggambarkan satu benda. Sebahagian ulama mengatakan sifat Allah Ta'ala tu hak paling ke bawah pada zat dia lah. Maknanya kita kata dia panggil, bagi ulama mustaqim dia panggil wujud. Bagi hukama dia panggil sadi awal. Bagi orang sufi dia panggil hakikat Muhammadiyah. Bagi orang ahli falsafah dia panggil aqlul awal.
Jadi istilah-istilah tu hak tu lah je. Muka tu je hanuknya. Semua nama macam-macam. Itu pun di kalangan orang Islam kita pun buku calana dengan kawan istilah tu. Belum istilah di dalam milah lain lagi. Jadi dalam masalah istilah tu kita jangan ambil berat. Sebab bukan hak tu matlamat. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperintah supaya menjalankan hidayah itu dengan perasaan lemah lembut dan penuh kasih sayang untuk memberi kesedaran mengikut kemahuan fitrah. Itu tugas yang diberi kepada Nabi. Cara jalan hidayah ni pastilah dengan cara lemah lembut. Tujuan tidak lebih supayanya orang tu semua dapat sedar dan dapat faham mengikut kehendak fitrah dia hak semula jadi. Sebab manusia ni fitrahnya sama. Tak ada perbezaan di antara satu dengan lain. Daripada awal manusia jadi hingga sampailah kepada manusia tu akhir pun fitrah tu lah tak berubah. Jadi hak dalam peringkat fitrah ni sampai bila-bila dia tak berubah. Hak ni lah agama tu dia panggil. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah. Naklah kamu tegakkan penghadapan kamu bagi agama Hanifi. Jadi din Hanifi tu hak tulis kat mana? Fitrah Allah. Fitrah tu hak agama tulis ni, hak tu tak berubah. Daripada awal Tuhan jadi manusia hingga sampai akhir kiamat gulung langit bumi pun hak tu adalah tu lah. Tak berubah. Sama ada dia tu orang yang paling jahil sekali, orang yang paling bijak alim sekali pun serupa. Di utara, di barat, di selatan pun serupa. Tak ada beza hak tu. Fitrah. Hak tu hak mutlak. Kemudian nak menggambarkan kehendak fitrah tu di dalam rupa pelaksanaan. Hak tu didapati perbezaan. Perbezaan peringkat pertama dia turun dulu di dalam peringkat milah dia panggil. Daripada fitrah tu hak persamaan yang bolak tu kita kira. Hak bolak menyeluruh tu sama. Jadi bila turun dalam melaksanakan kehendak fitrah yang sama tu, dia turun peringkat pertama dia panggil milah. Jadi milah tu satu badan, satu pertubuhan. Yang mana pertubuhan tu di dalam gerak kerja dia bermasyarakat tu nak amal mengikut kehendak fitrah tadi. Jadi cara nak amal mengikut fitrah dari masyarakat dia tu peringkat pertama tu, hak tu berlain lah. Tak serupa dah tu. Dalam milah Sabi'ah peringkat pertama, lain caranya. Umpama kita kata dalam milah Sabi'ah, cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ruh segala kejadian-kejadian yang berpengaruh dalam alam. Dia boleh tawajuh situ. Artinya orang tu boleh dia bertaqarrub dan berdamping diri dengan Allah melalui ruh bintang-bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Apa yang dipilih di sisi dia berasa hak tu lebih berkesan untuk dia berdamping diri pada masa peringkat awal. Dan milah Sabi'ah dia panggil. Setelah lalulah zaman Sabi'ah tu lama masa. Yang mana banyak sudah berlaku perubahan-perubahan zaman itu. Mengikut ilmu tadbir Allah Subhanahu Wa Taala, zaman kebelakang ini tidak sesuai lagi dah manusia nak bertemu dengan Allah melalui benda-benda yang seumpama mentari bulan bintang. Di waktu itu Tuhan bangkitlah seorang jago untuk mengubahkan persesuaian zaman itu. Tuhan bangun. Tuhan utuslah Ibrahim situ. Atas mari Ibrahim tu nak ubah persesuaian zaman hak
Sabi'ah dulu kepada zaman baru. Itu cara millah Hanifi. Hak disebut dalam Quran kan? Bila Ibrahim kata, bila dia tengok, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, falamma afalat qala la uhibbul afilin. Ibrahim kata, pada zaman itunya orang semua bulan, semua bintang, semua mentari dan sebagainya. Jadi persembahan-persembahan dia untuk semua tu akan dihapus. Tak layak dengan zaman. Sebab zaman baru ni sesuai dibina. Jadi kita nak tawajuh dengan Allah, nak taqarrub diri dengan Allah, tak sesuai dengan ruh benda-benda yang ada. Sepatutnya kita kena terus kepada Allah Ta'ala. Apa guna ambil perantaraan? Sebab manusia pun sudah tinggi dan akal fikiran. Tentulah tak perlu pada benda, sedangkan benda-benda itu benda suara kita juga. Maknanya. Jadi Ibrahim pelonggarkan skru-skru hak demo-demo duduk buat dulu. Mula-mula sekali naik bulan. Ni Tuhan kita ni. Jadi bila lah bulan jatuh, bukan dia ni hak bahasa jatuh begini kita nak buat Tuhan ni. Kita nak buat penyembahan ni. Bila naik mentari, ni Tuhan hak lebih besar. Bila jatuh mentari, aku tak kenal bahasa muka hilang gini. Jadi nak pelonggar akidah-akidah dan pegangan-pegangan lama yang tidak sesuai dengan zaman baru. Jadi lepas pada itulah baru Ibrahim tegakkan suatu ideologi baru dengan zaman baru tu. Atau prinsip awal juga. Artinya taqarrub kepada Allah juga, tapi cara baru. Itulah Nabi Allah Ibrahim asaskan Kaabah tu. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas. Jadi Kaabah tu melambangkan penyatuan umat manusia pada keseluruhan. Kalau nak tawajuh pun tawajuhlah kepada tajalli Allah pada Kaabah tu je. Itu saja. Jadi kita tawajuh pada Kaabah tu bukan nak pada Kaabah tu, nak pada tajalli Allah pada Kaabah tu je. Sebab itulah bagi kita orang jauh dengan Kaabah kan, tidak pasti betul-betul anu Kaabah. Cuma orang hak di tempat dekat dengan Kaabah. Kena betul. Ke tempat jauh tak, di mana saja pihak Kaabah di situ. Tidak pasti kena teropong tengok betul-betul. Tak syarat pada tu. Sebab bukan kita nak sembah Kaabah. Tujuan bukan kita nak sembah Kaabah. Cuma kitanya sebagai buat penghadapan tajalli kita kepada Allah. Tawajuh kita kepada Allah melalui tajalli dalam Kaabah tu je. Dan Kaabah tu merupakan lambang persatuan bagi umat manusia. Semua tu pun situ belakang. Allah satu, penghadapan tajalli pun satu. Itu dia duduknya. Pengenalan dengan hakikat kebenaran itulah, walaupun lahir di dalam berbagai-bagai ibarat ataupun rupa bentuk mengikut kadar kelayakan dan kebolehan di dalam diri masing-masing. Itu memadailah untuk menjadi asas dan iktibar di dalam ajaran Allah. Dan di atas kadar yang tersebut itulah terletaknya hukum taklif. Artinya menerima tanggungjawab daripada Tuhan. Jadi tiap-tiap orang tu dia menanggung hukum taklif dengan Allah mengikut kadar pengenalan yang ada dalam diri dia lah. Artinya kita nak paksa lebih orang itu semua serupa kita belakang mana tak boleh. Sebab itulah kita tengok Rasulullah SAW nak iktiraf satu orang mukmin dengan Allah ataupun tidak tu, dia nilai mengikut taraf pengenalan orang tu lah. Kalau sudah orang tu ada pengiktirafan terhadap kewujudan Allah dan keagungan Allah, cuma ibarat dia tak serupa dengan kita, hak tu tak ada apa-apa. Misalnya Rasulullah satu budak hitam.
Nak tahu secara mana budak ni mukmin ke tidak? Nabi panggil budak Islam tu, Nabi tanya, Tuhan duduk mana? Ha. Jadi bahasa budak Islam ni mungkinlah budak lah. Hak tarah tu nak kecek pun tak pandai. Nak royak tak mesti. Jadi bila Nabi tanya di mana Tuhan tu, Pak Asama. Pakai tunjuk je. Royak tak tunjuk. Nabi iktirah wahya mu'minah. Tengok. Nabi sudah iktirah mu'min dia tu. Ha. Jadi ibarat tu salah. Kat mana-mana rasa pengakuan tu sudah wujud. Jadi iktibar taklif insya Allah tu di atas kadar pengenalan yang ada pada diri masing-masing lah. Kalau pengenalan atau makrifat yang ibarat atau istilah-istilah di sisi tiap-tiap umat yang lahir mengikut kadar kelayakan masing-masing itu tidak diiktibar dan tidak diakui, tentulah Nabi SAW tidak mengakui iman seorang perempuan yang berkulit hitam. Tetap kalau ditanya kepadanya, Aina Allah? Di manakah Allah? Maka ia menjawab dengan isyarat. Nah, isyarat tanyanya kan. Dan berkata, fis sama'i. Jadi Nabi Syekh tu, semua kelas tu dia boleh jawab ni. Lalu Nabi SAW bersabda, wahya mu'minatun. Ia adalah seorang perempuan yang sudah mukmin. Di dalam perbahasan tentang makrifat ini, di dalam ilmu ketuhanan sangatlah panjang dan halus. Tidaklah mungkin saya hendak menerangkan dalam kursus ini dengan panjang lebar. Bahkan memadailah sekadar yang tersebut itu dahulu. Jadi kalau tengok kepada bahasan ulama tak, pening kepala lah kita. Ini masalah ni. Macam-macam lagunya. Tetapi nak wayaknya asah yang dikehendaki oleh Allahnya, asah ada pengakuan dan pengiktirafan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walau dengan apa cara dan apa istilah, itu tidak menjadi masalah. Itu sebagai asas taklif seseorang itu dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, berbunyi gini. Allah Subhanahu Wa Taala banyak ayat telah dipermainkannya bagi menerangkan maksud-maksud hidayah ini. Di antaranya ialah ayat-ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl, ayat 125. Jadi ayat-ayat ni hak nak menerang masalah hidayah ni. Firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya, serukanlah kepada jalan Tuhan kau dengan berdasarkan kepada hikmah dan nasihat yang baik, dan hendaklah kamu bantahkan mereka itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini asas dakwah ni. Jadi dikehendaki kita dakwah manusia tu berdasar kepada hikmah. Dan juga nasihat dengan secara baik. Kalau timbul pertelagahan di antara kita yang dakwah tu, maka kita berilah hujah kita dan juga cara kita tu kau lebih molek daripada apa yang ada pada dia. Maknanya jangan cepat nak marah, jangan cepat nak kata uduh dia. Bagi orang yang tidak faham misal, orang ni orang bijak, orang ilmu pengetahuan tinggi, tapi dalam pengenalan fitrahnya kabur. Jadi bila kita nak ayat satu benda ke dia, orang bijak pasti akal dia guna. Kadang-kadang kita ayat satu benda tak masuk akal dia, dia pasti soalkan lagi. Jadi bila dia soal lagi, kemungkinan maknanya persoalan dia tu tak memuas lagi jawapan kita, dia akan soal lagi. Jadi soal atas soal tu kemungkinan timbul lah benda-benda yang agak
menyukakan umpamanya, bagi pihak pendakwah tak boleh marah. Jangan pula nak marah dia. Dia soal tu nak mengenalkan apa sebenar. Jangan kata Allah jahil munites. Jadi orang kita kalau soal dia sensitif tu. Sensitif. Kalau dia tidak jahil tak soal lah. Soal apa? Kemungkinan maknanya bagi pihak orang menjawab tu sadar. Tak kalau kita sadar pola salah, sabar dulu. Kata mu pun kurang jelas benar nanti yang mau cari. Apalah salah, tak salah kita menegak benar bahasa. Itu cara berdakwah. Dan ada juga setengah kita orang ni berdakwah, bila orang tanya, hamba tak tahu hak tu kena mengaji. Ada juga bahasa dakwah lagu tu. Suruh mengaji. Jadi kalau kita dakwah kita boleh royak, setakat hak mana kebolehan kita suruh dia pergi mengaji, tak perlu kita pergi dakwah dia, orang lain lagi dakwah orang tu pula. Jadi semua tu mungkin maknanya kebuntuan jalan lah. Kalau tidak berartinya peluang untuk disoal tu kena builah seluah-luahnya. Dan jawapan tu kita builah setakat mana yang kita dapat. Orang yang punya tu bijak pada orang yang nak jawab pun. Di waktu tu sadarlah nak jawab. Baik, di dalam ayat ini menjelaskan bahawa seruan ataupun dakwah yang dikehendaki supaya umat manusia yang berlainan millah sanggup kembali kepada jalan kebenaran yang tetap, yang ditetap oleh Allah, hendaklah berdasar kepada hikmah. Artinya kita nak dakwah, nak ajak orang-orang dalam millah lain. Sama ada dia millah Yahudi, Nasara, Majus. Tak kira lah semua millah. Kita jangan ajak dia balik kepada Allah tu mengikut syariat kita. Kalau kita ajak mengikut syariat kita, pas bila dia tak terima? Dia kata Tuhan mengajarkan Nabi Mung. Dia bullshit. Pasal apa? Dia tak sedia dulu lagi. Supaya kita lah kalau dia ajak kita pergi tempat dia. No. Tak sedia. Orang tak sabar orang lain. Kita sudah lah. Sama tak sedia. Jadi dengan sebab tu cara kita nak ajak dia, ajak mengikut neraca hikmah. Mengikut falsafah. Sebab falsafah dia sama. Syariat dia tak sama. Syariat artinya merupakan benda tu. Buat misal lah kita kata. Semayang. Sebab kita di berat sama semayang. Semua pergi ke mana-mana pun katanya semayang lah. Kau contoh semayang. Semayang ni, kita ajak dia semayang. Jangan suruh dia semayang sebab kita. Tak sedih dia lah. Kita suruh dia semayang, mengikut hak dia. Biasa tahu semayang malah mana. Semayang malah dia tu lah. Sebab semayang sendiri tu, rupa tu bukan dikandalkan. Rupa ni ciptaan baru mengikut persesuaian. Zaman dulu semayang tu juga, tapi rupa lagu lain. Sebab itulah, di antara ulama, mentarifkan semayang ni gap. Kalau kita tahu semayang ni, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muftatahatun bitaslim. Itulah semua orang tahu. Kalau belajar pada tu, tak semayang dah. Ada banyak perkataan, bacaan. Pasal ada perbuatan-perbuatan yang tertentu. Mula Allahu Akbar, sudah Assalamualaikum, tu semayang. Jadi kalau ada orang semayang tu lain pada tu. Selalu lah. Tetapi, sebahagian ulama Islam memberi ta'rif semayang itu tidak balas itu. Semayang itu at-tafakkur fi azamatillahi ta'ala.
mengkaji merenung untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Umum kata tu. Umum kata. Termasuklah semaya aqwalun wa af'alun tadi. Termasuk itu dan termasuk hal lain lagi. Jadi mengikut falsafah salah tu kita ajak orang balik kepada Allah dan bertakarub kepada Allah. Rupa sebab umum lah. Kita buat cara kita je, cara dia salah juga. Itu rujuk. Jadi kalau kita ajak kepada tu kan dia balas dengan kita. Betul dah. Cumanya salah ni di dalam tiap milah mana pun umat-umat milah tu ada hak rajin, ada hak malas. Ada. Jadi hak malas tu supaya jangan malas. Salah lah. Sama ada dalam milah Muhammadiyah ataupun milah-milah mana pun. Banyalah mengikut milah masing-masing. Hak tu yang dikandaki. Jadi kita kena ajak dia supaya berdasar kepada hikmah. Artinya memperkenalkan hakikat kebenaran yang sama di dalam pengajaran kitab-kitab ilahi. Itu maksud hikmah tu. Kita kena rayak benda yang hak menjadi persamaan. Dalam kitab kita dia serupa. Jadi benda itunya menggambar kemahuan fitrah kemanusiaan yang semula jadi. Dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Kecuali jika timbul pertentangan faham di antara satu sama lain. Waktu di dalam dakwah tu. Di dalam nak ajak dia, nak rayak kepada dia hak kehendak fitrah tu. Ada sikit sebanyak timbul. Naklah waktu tu membantah dengan cara yang terlebih baik. Artinya kita kena fikir, cari jalan-jalan hak agak tidak menyakit dan tidak merasakan apa-apa bagi diri dia. Kalau bercakap apa, makna kita pilih perkataan lembut. Jangan pilih perkataan kasar. Umpama kita kata kasar, Allah jahimu ni. Kasar. Allah. Tak erti. Mana dah fikir. Mana tu jadilhum billati ya ahsan. Kita panggil hak lebih molek daripada hak molek. Kalau ada hak molek, cari lebih baik lagi. Itu caranya. Jadi kalau kita cari benda-benda seumpama tu, tidak akan timbul lah pergeseran dan perkelahian. Dan lagi Allah Subhanahu di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Artinya hanya mereka-mereka yang beriman saja bersaudara. Maka hendaklah kamu berbaik-baik di kalangan saudara kamu. Jadi Tuhan khaskan orang yang sanggup bersaudara. Sanggup hidup baik, damai. Orang yang ada iman. Orang mukmin je. Kalau orang yang tidak ada mukmin, sifat persaudaraan tidak ada dalam diri dia. Ada permusuhan. Di dalam ayat ini menerangkan bahawa mereka-mereka yang beriman sama ada beriman dengan sempurna ataupun beriman dengan mana-mana sebahagian dari perkara-perkara yang disuruh beriman. Kata sempurna tu seperti ahli-ahli millah yang beriman kepada kitab-kitabnya dan ajaran nabi-nabinya sahaja. Atau tidak sempurna tu. Mereka itu juga adalah mempunyai taraf orang mukmin. Dan termasuklah di dalam persaudaraan dengan kesemua umat-umat yang mukmin lain. Maka dengan semangat persaudaraan itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperbaiki ataupun dikembangkan untuk membimbing mereka-mereka masing-masing kepada peringkat keimanan yang sempurna. Artinya tiap-tiap orang beriman kepada kitab masing-masing. Hak dulu-dulu. Sebanyak mana dia ada iman kepada kitab tu, orang tu sudah wujud iman padanya. Dan dia termasuk di dalam golongan mukminin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang ni lah hak layak dan yang dikehendaki oleh pengajaran Quran supaya Nabi dan juga semua orang mukmin mengajak orang tu balik kepada pengajaran hak sama tu. Sebab orang ni artinya ada persesuaian. Makna upah dengan ikan tu
Ya Lord. Jadi kalau upan tak semakin naikkan, dia tak kakak. Bila-bila tak kakak, tak sebenarnya lah. Tak boleh mengair. Mana kalau kita nak mengair, pasti cari upan ni. Itu dia. Jadi orang mukmin dikehendaki mendekati ahli kitab ataupun ahli-ahli agama lain dengan cara menyampaikan hikmah yang ada di dalam kitab kita. Hak pertama ni. Kan yang kau tu. Mana? Baru dia mari semangat mahabbah dan kasih sayang yang kita ni. Nah, jadi orang tunya layak menjadi anggota di dalam gulungan persaudaraan Islam. Bagaimana kita baca dulu persaudaraan Islam mengikut Quran itu, pastilah kita ajak semua ahli millah tu menjadi anggota bagi persatuan Islam. Jadi tidak kita panggil mamak Allah kadi saja kita. Tak kira lah dia akung ke apa nama pun tak ada soal. Asal dia tu ada anbiya dan masih berpegang dengan pengajaran Nabi dia. Orang tu layak menjadi anggota. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka dengan sebab rahmat daripada Allah kepada engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka di dalam urusan pelaksanaan hukum. Kemudian, apabila engkau telah berazam, maka berserahlah kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berserah kepadanya. Jadi, setelah orang itu semua dapat masuk di dalam satu barisan, di dalam melaksanakan hukum dalam masyarakat tu, kita kena bermusyawarah dengan dia. Jangan kita bawa hukum kita jah tanpa pengetahuan dia. Artinya di dalam kita nak buatkan undang-undang pentadbiran dalam negara, masalah sosial, tiap hukum tu kita kena rujuk kepada tiap-tiap tokoh ahli millah tu. Misalnya hukum keluar kita nak buat, kita kena ambil kata-kata daripada ulama dia, hukama dia berhubung dengan masalah keluar. Lagu mana zina ni sunat pada dalam milahmu, misalnya kena ambil kata putus daripada dia. Jadi sudah ada kata putus daripada dia, persamaan dengan kita, barulah sebar dalam masyarakat. Didapati bahan ni bersalah, mengikut hukum Allah dari semua milah. Tahu semua tu taat belakang pada hukum. Nak denda apa? Jadi barulah orang tu kata, dia ni tidaklah. Hukum ni hukum Islam ni tindak kita. Tak ada. Dia hukum, dia junjung hukum Allah. Kita pun hukum junjung Allah. Hukum Allah juga. Artinya sama di antara kita dengan dia menjunjung hukum Allah. Tak timbul masalah. Itu cara yang dikehendaki. Amal rasa cukuplah kat tu dulu hari ni. Allah. Kita masih dalam bab hidayah. Jadi minggu lalu kita dapat tahu bahawasanya Nabi SAW diberi dua tugas besar kepada beliau. Pertama sekali di bidang hidayah, di bidang kepimpinan. Jadi di bidang hidayah ini dikehendaki supaya Nabi dan juga semua orang mukmin lakukannya dengan secara berlemah lembut.
dengan cara penuh rasa kasih sayang, dan jagalah seberapa boleh daripada rasa sifat nak marah dalam bab hidayah. Jadi berartinya bagi setengah orang yang mengatakan agama Islam ni terus dia tersebar dan juga meluas tanpa apa-apa kekerasan, itu memang betul lah kalau sekiranya dari bidang hidayah. Tak lagi dah tu. Dan itulah memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bidang yang kedua lain. Dengan sebab itu Allah Taala puji Nabi SAW dengan sifat dia yang lemah lembut. Dengan kerana sifat dia dan sikap dia yang begitu tu dapat menarik dan boleh menawan hati orang lain yang tidak masuk di dalam millahnya lagi, ataupun yang berada dalam millah lain. Jadi bagaimana kita dapati dalam surah Ali Imran tu ayat 52, Tuhan sebut fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi maksud ayat tu dengan sebab rahmat daripada Allah, Nabi Muhammad SAW telah berlembut terhadap orang lain tu, terhadap golongan-golongan ahli millah lain. Sekiranya engkau melakukan kekerasan, hati pun keras, bercakap pun makna keras, fadhan ghalidhal qalb, artinya tak ada daya penarik lah dalam perbualan kita, dalam gapo kita dengan dia tu. Alam faddu min hawlik, tentu orang lari lah, orang tak sih lah, jadi kecek pun tak kena dah. Jadi bila begitu Tuhan kata fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau dapati dalam perundingan, dalam perbualan tu orang tu ada melahirkan kesilapan, maaflah, sudah ambil tahu sangat, biar ke dia lah. Wastaghfir lahum, dan juga pohonlah keampunan terhadap kesilapan mereka. Wasyawirhum fil amri, dan sentiasa kitanya bermesyuarat dengan dia, berbincang dengan dia, cari kata sepakat dengan dia di dalam semua urusan. Urusan bermasyarakat lah tu. Fa iza azamta, setelah kita berasa kata sepakat saja, fatawakkal ala Allah, dan melaksanakan hak benda yang dapat keputusan tu, patut tawakal. Sudah. Itu dia. Jadi berartinya setiap urusan di dalam masyarakat yang kita nak buat, bila kita hidup di dalam sebuah masyarakat yang berbilang ahli millah, hingga tokoh-tokoh ulama ahli millah tu masuk sama dalam perbincangan. Maksud gitu. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wah? Masa mana? Masa misalnya ada satu masalah misalnya dalam masyarakat kita, umpama misal lah, kita duduk geger masalah aurat umpama, misal orang tu kata begitu, orang ni kata begini, orang tu kata begitu.
Jadi bila kita teliti tengok kau ni, nak buat mengikut kita, orang lain ramai. Orang lain ramai. Jadi kadang-kadang kalau kita buat juga, akibatnya buruk boleh kita. Keuntungan boleh ke demo. Itu tak boleh lah tu. Kecuali kita duduk dengan puak kita saja, tak campur dengan siapa lain pula. Kita kena cari jalan tengah, jalan keluar abang reti. Waktu kena cari satu sepakat antara kita dan dia. Cari jalan sederhana. Jadi benda hak sama tu, kita boleh tolak ansur di situ. Putusan hak ahli agama tu, baru kita jadikan peraturan dalam masyarakat. Buat undang-undang. Jadi bila kita jadikan undang-undang dalam sebuah negara, di atas keputusan ahli agama seumpama tu, tak siapa boleh angkat. Tak siapa boleh angkat. Umpama misal lah kita kata. Di dalam millah lain umpamanya. Aurat dia tidak ada selain daripada kubur dan dubur je. Artinya tudung depan, tudung belakang, tak ada apa satu. Misalnya dalam millah lain, millah Yahudi ke, millah Nasrani ke, Majusi ke, pada dalam millah lain pula tak boleh. Orang Cina kena tutup habis. Hatta mata dua butir pun kalau boleh nak tutup juga. Kalau boleh. Lepas tu mari dalam millah Muhammadiyah pula. Dalam syariat kita lah. Syariat Muhammadiyah ni pula. Quran kata gua ni. Jadi kita tengok hak khilaf di antara millah-millah dulu. Lepas tu tengok apa yang ada dalam Quran. Ambil hak asas yang ada dalam Quran tu. Yang mana dengan hak khilaf yang ada pada dia. Kalau ansur celah-celah tu, baru kita ambil jalan tengah. Sebagai resmi bagi negara kita dari segi pakaian, ni dia haknya. Misalnya orang Cina, jangan lahir lebih daripada lutut. Itu makna faiza azamta fatawakkal ala Allah. Jadi kita suruh Tuhan lah tu. Suruh Tuhan tu setelah kita bermesyuarat, cari persepakatan. Dia semua orang boleh terima dari semua lapisan masyarakat. Jadi tidak berarti hukum tu mari perempuan ni jah kita terpaksa ikut dia. Tidak. Hukum adalah hukum semua. Sebab keputusan tu daripada tokoh-tokoh bijak pandai dan alim ulama semua ada. Tu maksud ayat 6 tu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tinggi akhlaknya dan jauh pandangannya terhadap cita-cita yang hendak melaksanakannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup berlemah lembut dengan mereka-mereka yang dikelilingnya. Dan ini adalah suatu rahmat daripada Allah supaya mendapat kejayaan di dalam usahanya. Dengan sebab itu hendaklah memaafkan kejahilan mereka dan bawakanlah mereka di dalam majlis perundingan dan bermusyawarah bagi melaksanakan sesuatu hukum. Apabila didapati sesuatu persetujuan dan keazaman, maka berserahlah sahaja kepada Allah dan jalankanlah. Itu maksud ayatnya. Jadi kita nampaklah kepatuhan rakyat kepada undang-undang itu tidak mari berasa tekannya. Hukum itu sama-sama hukum Allah. Jadi hukum Allah yang wujud di dalam sebuah masyarakat dengan cara balas ni dipanggil di dalam istilah syariat Muhammadiyah kita, dia panggil manahij. Hukum Allah dalam peringkat manahij. Tidak hukum Allah dalam peringkat dinul haq, bukan. Peringkat manahij. Amo coba contoh soal lagi misalnya. Misalnya nak suruh mudah nampak.
Contohnya masalah hukum aurat. Di dalam Quran banyak ayat-ayat menyebut berhubung dengan aurat. Tetapi setengah ulama ambil ayat ni sebagai buat hujah. Mungkin kerana suasana masyarakat dia begitu dan juga kecenderungan perasaan dia pun begitu. Dia ambil ayat ni sebagai hujah. Manakala sebahagian ulama lain pula ambil ayat ni pula buat hujah. Jadi di situ kita tengok di dalam millah Muhammadiyah kita yang sama menyanyi Quran saja. Semua Quran telah mentalamak. Tetapi dalam hukum yang diambil dari Quran tu tak serupa. Tak serupa. Pasal apa? Ittijah. Ataupun pandangan yang dihadap oleh tiap-tiap ulama terhadap hukum yang diambil dari Quran tu tak serupa. Pasal apa? Istiqdak dan perasaan jiwa tiap-tiap orang yang mengambil itu tidak sama. Pasal tu jadi tak sama. Kalau dia serupa, tentulah jawabnya serupa. Ibarat kalau kita kata, kalau tukar kayu. Tukar lah. Tukar kayu banyak perikat. Dia tukar rumah ada, tukar almari ada, tukar teropah ada. Jadi kayu stokor tu tak sama pandangan. Tak sama. Bagi tukar perabot ke Allah, mahanya. Kayu ni boleh buat perabot. Tukar rumah, sebab salah. Kalau rumah sebab tak boleh. Kalau tukar teropah, tak menira sikit habuk dia buat teropah. Kayu tu juga. Stokor kayu je. Jadi Quran pun kita tengok. Begitu juga suasana ulama yang mengambil hukum daripada Quran. Jadi nak menggambarkan kehendak Quran tu mengikut keadaan tepat dan istiqdak orang tu sendiri. Keperluan dia. Sebab itulah bagi masyarakat di kawasan sekitar Tanah Arab umpamanya, dengan cara hidup dia dan adat kesan dia, cara aurat dia berlain daripada masyarakat dia lain. Sehingga terdapat aqwal di dalam mazhab Syafi'i. Bagi perempuan tu, ni hak masyhur lah. Bagi perempuan tu aurat dia agak muka, tangan dan kaki je. Lain pada tu semuanya aurat. Hak boleh bukanya tu saja. Hak tu hak masyhur lah dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu gak hak ghulul dia panggil. Hak ghulul, hak melampau. Gulungan pelampau tu ada sama mana-mana pun. Habis saya nampak sahabat. Hatta suara pun aurat. Arti-arti tak boleh kecek. Kalau nak kecek pun, dengan ayah dia, dengan mak dia, adik-adik dia, tu lelaki dia. Orang lain tak boleh. Suara pun aurat. Jangan kau kata nak tengok mata tu mana dia lagi. Sebab tu dia mau tuduh pakai mata pun. Tu mazhab ghulul dia panggil. Jadi hadis atas mazhab ghulul ni di sini syarak tidak terima. Nabi beringat benar dah, iyyaka wal ghulul fid din. Aku bimbang benar takutmu ni jadi orang yang ghulul dalam agama. Melampau dalam agama. Selalu nak cari suci tu lebih pada setara. Nabi beringat benar tu. Iyyaka man uhadziruka. Beringat. Aku beringat benar kamu ni. Bimbang takutmu masa akan datang tu jadi ghulul dalam agama. Jadi ghulul itulah menyebab tahrifnya agama. Sebagaimana Syekh Allah sebut dalam Hujjatullah tu, sebab-sebab berlaku tahrif di dalam millah mana-mana sekalipun, pertama ghulul. Itu pertama. Yang kedua dia panggil ta'ammuk. Terlalu-lalu nak menghalus-halusi sangat. Terlalu-lalu menghalusi. Dalam bab taharah pun berdoa nak menyuci,
Dalam bab itu pun berdoa. Dia panggil ta'amuk. Selalu mencari halus doa. Orang tu pun tarikh juga pada agama. Ibarat kalau kita kata misal lah. Hak yang pasti kita buat nak semayang umpama. Kita berwudu. Dan kita yakin kita ni cuci tak ada najis apa dah. Kita berwudu. Lepas tu suruh ke semayang lah. Rumah kita ni cuci dah. Tapi kerana kita tu nak lebih cuci. Kita sedia selipar khuf. Sedia selipar khuf tinggal sampai ke sejadah. Itu dia panggil ta'amuk tu. Jadi amalan beratu sepanjang masa tidak dibenar dalam syarak. Sebab itu akhirnya dia panggil tahrif. So, yang keduanya pula, bila penyakit ta'amuk dia melekat dalam jiwa kita, nanti satu hari kalau jumpa tempat yang tidak ada selipar beratu, kita semayang tidak sempurna. Allah tidak terima ibadat kita. Sedangkan kita buat tu kena dah tak batu. Itu penyakit. Cuma sekali-sekala kita nak guna kerana ada sebab-sebab tertentu. Alhamdulillah tak apa-apa. Jangan selalu sama menjadi satu amalan yang tak putus. Itu tak boleh. Itu kehendak syaratnya. Sebab itulah Nabi kata, agama ni suatu perkara mudah. Jadi kalau kita duduk payah, kitalah memikul beban payah. Tengoklah Nabi SAW semayang dalam masjid Mekah, juga dalam masjid Madinah, gapo ada? Tidak tanya. Beratus manusia mari daripada mana-mana masuk ke masjid, tak ada kalah luar, betul kata. Saya baru fikir. Cuma kawasan tu dijaga nyari masuk binatang. Kecing tak benar. Buang najis kawasan tu tidak benar. Tapi orang masuk dengan kasut, semayang dengan kasut dah tu. Khauf dia panggil. Itu suasana amalan Nabi SAW. Kalau nak banding dengan kita ni jauh benar nak cuci kita. Tapi cuci kita, molek kita, serba lebih kita tu, kita berani untuk kita nak kata hak kita ni lebih amalan ibadat kita banding Rasulullah dan sahabat-sahabat. Tentu kita tak berani. Kalau tak berani kita kena cari sebab apa kita tak berani tu. Kita kena tengok, kena renung kenapa. Mungkin kerana penyakit ada barangkali. Jadi penyakit tu mustahak lah. Mustahak. InsyaAllah kita cakap semula penyakit tu ada tu. Ada. Kiranya Nabi SAW melakukan kekerasan di dalam keadaan mereka itu belum faham dan belum mengenal hakikat kebenaran itu, tentulah mereka itu melari diri dari majlis perundingan dengan Nabi SAW. Perbuatan itu adalah lebih berbahaya daripada tentangan mereka terhadap Nabi SAW sebelumnya. Berartinya bila orang itu sudah masuk, tiba-tiba Nabi sikapnya tidak baik, menyebabkan orang itu lari daripada meja perundingan. Jadi dia lari itu lebih bahaya daripada hak belum masuk. Kalau dia belum masuk, dia tak tahu ke satu. Kerja dia masuk, dia tahu lebih kurang. Jadi tubik itu lebih teruk lagi berarti. Jadi mungkin juga barangkali setengah orang kita di belakang ni tak sanggup nak bawa orang itu masuk tengah ni bimbingan ni. Bimbingan ni lah kerana kita tu nak mengatasi dia tak boleh. Dia berasa takut hati. Jadi baiklah kita buang luar dulu lagi. Jadi langsung tak boleh buat perundingan lah kita dengan dia. Dengan sebab tu berartinya sampai sekarang pun tidak ada
Tidak ada pun cetusan yang cuba nak menyatu dan nak baik semula antara semua ahli millah. Sebagai kehendak yang yang termaktub dalam Quran itu. Ya, kalau kita tengok kepada kehendak pengajaran Quran itu bukan main besar tu. Tak sepiku tu kita tak nak buat. Susah benar tu orang nak cari ahli dalam bidang tu. Roh benar. Itulah bagian kita nak ajak ahli millah lain masuk bersama dengan kita tu. Kita kena alih juga dalam kitab-kitab dia. Jangan kau kitab dia, kita nak alih kitab kita sendiri, kita tak reti. Quran hak kita duduk sanjung sangat tu dah. Berapa kerak orang yang benar-benar berkebolehan dan memahami baik? Tak banyak. Hak yang terbanyak kau boleh mengajar pun lah hak terbanyak. Boleh baca pentafsir dia. Hak ulama tulis tafsir balah ni baca tu je lah. Jadi dia sendiri tu nak boleh faham daripada maksud ayat tu dengan secara direct. Tak berapa kerak. Tak berapa kerak. Kalau ada orang belah tu pastilah kehendak Allah belah ni pasti lahir. Ni tempat berat ni. Sebab tak lahir tu menandakan kemungkinan tak ada. Kalau ada pun orang terlalu lemah. Ada pun kebolehan dia nya, tapi orangnya lemah berdoa. Nak tarik gerobak tak agak. Mungkin je. Sebab orang ni tak sama. Kadang-kadang dari segi kepahaman ada. Tetapi dari segi kerja tak ada. Ada. Tapi setengah orang tu kerja jadi ilmu. Nak suruh lekat hal tu payah. Sebab tu kita tengok ulama ni banyak perikat. Banyak perikat. Jadi dari segi memiliki ilmu tu banyak orang boleh ilmu. Tetapi dari segi nak melaksanakan ilmu hak yang ada pada dia, hak tu hak paling payah. Sebab tu dalam bab berayak tidak susah berlaku. Kalau orang tu faham dia rakyat. Nak buat. Buat tu bertemu selalu. Hak tu lepas dia hak jadi. Wa kullu muhdatsatin bid'ah tu. Itu lain tu. Itu lain. Muhdatsah tu. Dia gini je. Maksud yang terkandung oleh hadis tu. Artinya benda hak dia buat baru. Benda tak pernah wujud pada zaman dululah. Tapi benda tu tidak ada kaitan dengan kehendak agama. Tapi dia masuk dalam agama. Itu muhdatsah dia panggil. Benda tu bid'ah. Satu rakaat. Jadi benda tu dianggap dalalah lah. Muhaddis itu lain. Bukan. Hak mana tu? Lahir tu kau. Lahir tu boleh dikatakan dalam perikat ni lah, perikat selepas daripada berlaku pembunuhan Sayyidina Osman. Tu lagi mula lahir tu. Sebab itulah dia dalam golongan ahli hadis, dia buat tara. Golongan muhakkik lah. Dia buat tara. Mana sesuatu hadis yang perlu disoal rawinya dan dikaji riwayat hadis tu, apakala hadis tu diriwayat selepas daripada berlaku pembunuhan Sayyidina Osman. Hadis sebelum pada tu tak berkehendak pada tanya perawi dan kaji rawi dia. Itu mula cek orang riwayat hadis ni. Kalau terdapat pada zaman tu mula orang sudah kucat. Timbul rekor-rekor macam-macam benda lah. Kerana mencari pengaruh.
Dan lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 2, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an yusaddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Artinya janganlah sekali-kali kamu merasa benci kepada sesuatu kaum, kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjidil Haram itu. Itu perintah Allah tu. Apa yang berlaku pada zaman Nabi. Jadi dalam zaman Nabi tu itulah banyak golongan-golongan musyrik tu buat kacau umat-umat Islam yang mengikut Nabi tu nak ke masjid. Sebab masjid tu tempat umum. Jadi orang musyrik pun duduk masjid tu juga. Masa tu pun dia Nabi pun ke masjid tu juga. Jadi mungkin dia berasa moga dia tergagah nak kacau orang lain yang masuklah. Orang tak setuju dengan dia tu. Jadi kerana sifat mereka selalu menyekat, menghalang Nabi dan puak-puak Nabi tu ke masjid, tak usahlah berasa benci ke dia. Berat benar tu. Tu kalau berat bagi kita pun berasa berat dah terima. Pasal apa? Itu mendorong kamu melakukan kezaliman kepada mereka. Kerana perbuatan dia berlaku mungkin kita nak balas. Dan naklah kamu bertolong-tolongan di dalam perkara kebajikan dan mempertahankan keadilan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan melakukan bencana dan perseteruan. Bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah sangat menyiksa. Jadi kalau tengok tu suruh belembuk sungguh ni. Tapi kita faham ni perikat hidayah ni. Perikat hidayah. Dia jangan perikat kita nak menyampaikan pengenalan terhadap orang yang belum sapa kepada pengenalan. Kok mana pun kita kena sabarlah. Lah. Sekalipun dia buat benda kasar kepada kita, dia buat benda yang agak menyakiti kita, pun tak usahlah kita malah benci lagi dia. Tak boleh lagi benci tu. Ini sebab kata perkara berat ni. Jadi kalau kita benci waktu tu, artinya tak ada peluang untuk kita nak menyapa muka kepada dia. Dia jadi balas, tak ada sian. Tak ada sian. Jadi kalau dia saja marah kita duk baik sama ke dia, takkanlah dia nak hari-hari marah sama. Tentulah dia kata baik semua dia ni. Kita buat kut-kut ni pun tak marah. Jadi kalau dia nak marah ni, kita pun kurang nak mereka marah. Jadi boleh kecek balik. Macam tu lah kita nak boleh rakyat mengamalik dia. Jadi perkara tu perkara suka lah. Tapi memang orang mukmin boleh buat. Orang mukmin memang boleh buat. Pasal apa? Orang mukmin ni orang yang hidup ada mentelamak. Tempat dia nak nyada. Bila ada tempat dia nak, dia sanggup buat ke apa. Kalau tidak mentelamak, tak boleh setuh, marah selalu. Masalah peribadi kita tak boleh sayang orang dah. Ni akan masalah tu lebih pada tu. Baik. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak adab sopan kepada orang-orang yang mukmin di dalam pergaulan mereka yang luas, yang mengandungi berbagai-bagai akidah, berbagai-bagai adat resam dan kebudayaan. Tak dapat tiada akan berlaku di antara mereka sesuatu yang mungkin menghalangkan kamu daripada menuju kepada Masjidil Haram. Tentulah di dalam pergeseran hidup itu berlaku ada. Jadi apa yang berlaku itu kepada Nabi SAW sewaktu itu nak pergi ke Masjidil Haram. Jadi kita kena tahu Masjidil Haram itu apa peranan yang ada di masjid itu. Yang Tuhan sebut sangat dalam Quran. Dan Masjidil Haram itu sebagai markah Nabi. Dan orang-orang musyrik dulu pun Masjidil Haram itu juga ambil sebagai markah. Jadi artinya markah itu markah bersama.
Dia pada masa dulu, Masjidil Haram itu merupakan tempat ibu pejabat. Dia ibu pejabat tu. Setelah Rasulullah mengambil alih lah semua tu, hak belum pada tu orang lain ibu pejabat. Selepas Rasulullah ambil alih, Rasulullah jadikan Masjidil Haram tu ibu pejabat. Di situlah Rasulullah menyusunkan barisan tentera dia, buat latihan fizikal untuk melayakkan tiap-tiap orang tu ke dalam medan jihad untuk menentang musuh-musuh tu dengan melalui ibadat solat, ibadat sembahyang tu. Tu dia. Jadi kerana motif ibadat solat yang dibuat oleh Nabi SAW dengan rupa bentuk batu dan tujuannya begitu, tu yang musyrikin marah sangat tu. Sebab itulah semayang kita ni tak ada gapo-gapo nak masjid dia bui. Sebab tentera ni kalau di kerajaan Jepun dah. Kita sini baris saja tak ada kena-mengena. Tak ada satu. Dengan sebab tu kalau tak genak masih ada, minta tambah buat lagi. Tak ada apa-apa. Itu hak perkara hakiki. Jadi dengan sebab tu di dalam masjid itu mempunyai macam-macam peranan dalam hidup. Hatta segala perkara-perkara yang berlaku dalam negara tu, negara Islam di bawah pemerintahan Nabi SAW, semuanya keputusan daripada Masjidil Haram lah. Kalau di Madinah, masjid Madinah. Dia masjid tak banyak pada masa tu. Tak banyak. Pasal apa? Masjid ni tidak perlu banyak. Orang tu nak banyak. Jadi bila masjid banyak, orang kau tak ada. Sebab menteramat masjid ialah kerana nak menyatu padukan umat manusia dalam satu barisan. Di atas satu tujuan yang dikehendaki oleh Quran. Dan juga atas kehendak semula jadi kita manusia. Quran masjid telah merupakan tempatnya. Jadi kalau begitu, masjid tu seberapa besar pasti dibukakan. Kumpul di situ. Tak perlu buat sini, nusa. Bila buat banyak, timbul perpecahan selalu dalam hidup. Saya boleh tengok lah, misal lah, tempat kita lah, negeri kita lah, umpama. Contohnya, koho banyak masjid, koho banyak balasuh, koho banyak surah, koho pecah tak boleh pakai apa tak. Sebab itulah bila lah Rasulullah buat masjid di Madinah, sudah orang pemula bersatu. Ada kumpulan-kumpulan yang tidak setuju buat satu masjid lain. Dan masjid itu dia perintah rubuh. So, kerana masjid dirar namanya. Masjid itu mendatangkan bahaya dan kemudaratan kepada masyarakat. Timbul perpecahan selalu. Sebab motif masjid itu bukan kerana nak menyatu padu. Nak memecah belah. Jadi masjid belah tu masjid dirar dia panggil. Jadi contoh tu kita ambil lah duduk di mana pun kalau muka belah tu lah benda. Bukan syarat masjid dirar hak so ada tu je. Jadi kalau buat so tu gak Abu Lahab tak ada lama lah. Abu Lahab seorang tu tak ada. Jadi kalau ada orang lain perangai sebab Abu Lahab pun tidak Abu Lahab. Walau maksudnya orang yang sama. Ruh dan jiwa yang sama tu benda tu lah jawabnya. Kalau Yahudi zaman dulu perangai belah tu, kalau ada orang sama perangai dengan Yahudi tu lah juga. Hatu anak la'an yu'inal ladina kafaru min bani Israel. Hatu lah. Maknanya benda tu kita kena ambil sebagai ukuran dan neraca untuk kita dapat sendiri baiki. Jadi
Orang mukmin yang sentiasa berada di dalam pergaulan mereka yang luas, yang mengandungi berbagai-bagai akidah, adat Islam, kebudayaan, tak dapat tiada akan berlaku di antara mereka sesuatu yang mungkin menghalangkan mereka daripada menuju ke Masjidil Haram. Jadi kalau lah ni benda hak sama dengan Masjidil Haram, tak kira lah. Artinya tempat-tempat yang mendatangkan peranan baik kepada masyarakat. Jadi segala sebab yang menghalang situ samalah. Untuk menunaikan fardu ain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu mengerjakannya. Dengan sebab itu mungkin mendorong kamu berperasaan marah, hendak bermusuh dengan mereka dan tidak sanggup lagi hendak menunaikan hak-hak keadilan dalam hidup bermasyarakat dengan mereka. Walau sedemikian itu telah dilakukan oleh mereka, Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak mengizinkan orang mukmin melakukan perbuatan itu. Kena berarti itu. Kita tidak benar. Malahan diperintah supaya teguhkan semangat tolong-menolong di dalam melaksanakan sesuatu yang kebajikan dan mempertahankan keadilan. Dan jangan sekali-kali bertolong-tolongan melakukan sesuatu yang menjadi bala bencana dan perbalahan di antara kaum. Allah telah mengingatkan supaya sekalian menguasai diri masing-masing dengan bertakwa kepada Allah. Jadi hak itulah merupakan matlamat. Dan lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108. Jadi ayat ni Tuhan mengajar adab kepada orang mukmin di dalam hidup antarabangsa. Sebab millah Muhammadiyah ni millah antarabangsa. Adapun kebanyakan millah-millah dulu dia itu khusus bagi satu-satu bangsa. Cumanya millah dulu yang berkembang kepada lain-lain bangsanya macam millah Nasrani. Itu sudah mula berkembang. Dan dia layak artinya menjadi antarabangsa. Dan juga sedikit di antara millah Yahudi. Pas millah lain itu tidaklah khusus bagi satu-satu kaum. Jadi syariat Muhammadiyah ni ataupun millah Muhammadiyah ni millah yang cocok dan sesuai bagi semua bangsa. Semua millah. Arti semua millah tu layak duduk dalam millah Muhammadiyah. Kalau orang tu tak masuk dalam millah Muhammadiyah pun, orang-orang di dalam millah Muhammadiyah ni layak berkawan dengan orang tu semua. Jadi begitulah. Jadi dengan dapat tidak berarti kitanya terdedah kepada pergaulan yang luas dengan bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam anutan, fahaman dan cara hidup. Jadi bila duduk dalam masyarakat belah tu lagu mana? Jadi Allah cuba mengajar kita orang mukmin supaya kita ambil satu sikap yang melayak kita dengan orang ramai tu. Dia kata gini. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Artinya, janganlah kamu memaki hamun kepada mereka-mereka yang menyeru ataupun beribadat yang lain daripada Allah. Bertemulah kalau kita duduk dalam masyarakat ramai tak? Nanti mereka akan memaki hamun pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara melampaui dengan ketiadaan faham. Demikian itulah kami mempernampakkan keelokan pada pandangan tiap-tiap umat itu dengan amalan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat bagi mereka kembali sekalian. Dan di situ akan diterangkan kepada mereka akan apa yang mereka lakukan. Itu maksud ayat. Jadi berartinya kita duduk dalam masyarakat antarabangsa, tentu kita dapati terutama sekali yang jadi sensitif bagi kita masalah agama lah. Kalau kita panggil agama tu. Padahal agama tu meliputi. Tapi dari segi agama hak khusus tu. Artinya upacara ibadat. Jadi kita dapatilah kadang-kadang tu satu kumpulan dia beribadat
melalui ketik dia. Ada situnya gambar patung. Dia okey lah gambar Buddha ke, gambar Rama ke apa, ikut dia lah. Jadi dia tawajuh lah kepada patung tu. Sebagai perantaraan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amat berlainnya dengan syariat kita Muhammadiyah. Syariat Muhammadiyah tidak ada gambar. Terus kita direct kepada tajalli Allah dalam Kaabah. Makna kitanya dikanaki hadap kepada Baitullah. Hadap kepada tajalli Tuhan kepada Baitullah saja. Jadi tajalli yang sama, yang satu tu semuanya ada kat situ. Lambang kesatuan bagi umat. Pada umat lain pula, kita tengok mungkin pada pokok. Ada orang ibadat kepada sungai umpama. Jadi macam-macam. Jadi bila kita tengok keadaan yang terlalu berbeza dengan kita, tentulah kita berasa benda satu benda pelik lah. Mungkin kita mari berasa tidak setuju. Bila tak setuju tu terlajak sikit, kita kata uduh lah. Jadi walau macam mana kita tak setuju pun, pantang. Jangan kita kata uduh kepada benda yang dia anggap molek. Itu dia. Yang dia tebal sangat adat kau tu sudah jadi akidah dia benda tu molek. Kalau benda sudah jadi akidah molek, kita jangan ada setuh dengan benda tu. Sebab tu Inggeris boleh menjajah. Negeri mana pun dia boleh jajah. Sebab dia tahu benda hak orang tak boleh kosek, dia tak kosek. Tak kosek hak ni tak apa. Hak lain lah nak sapu pun. Itu orang bijak. Jadi mungkin polisi Quran ni diambil oleh dia untuk menjajah. Jadi kita sebagai orang mukmin, makna amat tidak layak sekali bagi kita ambilkan sifat tu ada pada kita. Tak patut. Sama telah lah pulak kita tu, jolok budak-budak di pekong. Pulak sekali lagi. Mana lagi buruk sifat pada tu. Sebab tu Tuhan bela dia, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Itulah kami bubuh molek dari perasaan dia di atas amalan yang dia buat tu. Tuhan bubuh dia tu molek. Jadi kita nak hilang benda yang kata molek menjadi akidah bagi dia bukan senang. Jadi orang berani pasti kena beri kepahaman dulu. Biar dia faham, hak dia jangan kosek. Beri kepahaman benda molek hal lain daripada tu. Dengan sebab tu akhir dia boleh tinggal tu. Misal lah kita kata. Dalam peringkat awal, kita terkenal berartinya di negara India tu sebuah negara yang penuh pengikut agama Buddha, Hindu. Semua berhala. Di dalam syariat Buddha dan juga syariat-syariat yang sama dengan dia lah, pada peringkat awalnya, dibenar seseorang tu tawajuh melalui ruh awliya illah, nabi-nabi itulah. Kerana waktu dia panggil syiar millah tu, lambang bagi agama tu ialah nabi itu. Jadi di antara orang soleh dan nabi dia bila meninggal, tak ada dah nak cari, tak ada dah, habis dah. Jadi bila habis kita nak berhubung dengan dia lah mana? Nak berhubung dengan dia mati. Tapi ruh dia tidak mati. Hak tu hidup. Nak berhubung dengan ruh dia semula tu. Bagi orang akal tinggi, fikiran lebih dan ilmu banyak, hak tu tak ada apa-apa, tak ada masalah. Bagi orang awam. Supaya orang ni dapat buat hubungan dengan anbiya yang telah mati dan orang soleh yang telah mati. Langsung dia reka buat satu patung gambar si mati. Dia tabiat manusia ni, dia tak boleh kecek kalau tak ada benda di depan. Nak kecek tak mari ilham. Boleh kita kecek salat.
Tak boleh. Kalau boleh kerja seorang, orang kata, tengik. Untuk membolehkan kita bercakap, buat gambar. Sebab kita tuju tengok gambar tu, dia tu dia. Dia sungguh. Bukan nak gambar, nak dia tu. Ruh dia. Tapi tak apa kita ni kepada ruh dia, kecuali tengok rupa dia. Buat patung. Buat patung tu lenggok, tengok molek patung tu mari, gambar dia semati nak. Cakap apa tu? Boleh dah tu, biar dah apa kita nak ni. Sebab kita bercakap dengan orang. Ikhlasan. Ikhlasan. Jadi berartinya dia tawajuh kepada ruh si mati. Lepas tu dibenar dalam milah dulu. Dibenar. Jadi atas kerana kebenaran itulah ekoran lanjut dengan siapa? Mari ke zaman-zaman hak ke belakang ni. Yang mana orang jahil ni pada akhirnya semua tunggu tu sendiri. Jadi orang cerdik, orang hak pandai tidak semua tunggu. Dia semua bukan semua juga dia tajalli ruh tu. Dia buat hubungan dengan ruh tu. Siapa kepada Allah. Itu saja. Sebab kita misalnya kita nak menyembah Allah, kita hadap kepada Baitullah. Tidak sembah Baitullah tu. Tak ada batu biasa je. Tak tahu satu, keramat apa tak ada. Semuanya kerana Baitullah tu adalah sebagai markah bagi markah tempat kelahiran agama, dan juga di situlah asas dibuat oleh Ibrahim. Sebab asas penyatuan. Artinya tajalli Allah letak di Baitullah tu lah kita hadapnya. Bukan semua Baitullah. Kalau semua Baitullah tak serupa. Tak serupa. Kalau beza. Kata tahu sebab tu dah setengah orang jahil tu. Pergi ke Mekah kita tengok. Bukan kata bertambah iman. Bertambah syirik tebal lagi. Setengah-setengah orang. Baik tak pergi ke Mekah pada pergi ke Mekah. Waktu duduk rumah ni berasa tak mudah lah dah. Nak pergi ke Mekah. Duk. Rupa bila kau balik kau tebal lagi. Luar guanya. Boleh kelambu Baitullah bersatu tu kat gulung taruh tu. Kat Allah. Dia kamu dah kuat kelambu Baitullah tu. Ada gambar satu. Tak ada gambar satu. Tapi nak royaknya kerana kejahilan dia yang amat sangat. Kelambu dia selalu. Sangat hormat lebih pada taro. Padahal bersatu. Nunggu berapa. Siapa ingat tak ada. Itu nak royak akibat ni. Tapi bila pergi ke Mekah tak sampai begitu. Kita orang mukmin dengan Allah jangan sampai begitu. Benda tu benda sama. Jangan kita tak nak bersatu. Supaya kali kita ni. Dia kali hak kelambu Baitullah tu. Cuma dia mau tenung-tenung pergi saruk ke Baitullah. Pakar. Bosan duduk pilih batu doa. Dia bila bubuh kelambu tu camil sikit. Itu. Ya. Jadi kita pergi puja sebab kelambu-kelambu. Satu hadis di dalam Abu Daud. Dalam Abu Daud lah. Dalam Bukhari tak ada. Mungkin kamu tak temu. Dalam Muslim pun kamu tak temu juga. Dalam Tirmizi pun kamu tak temu juga. Cuma kamu dalam banyak-banyak hadis. Dalam Abu Daud sama temu. Satu hadis begini. Sayyidina Umar pada satu masa. Dia tawah di Baitullah. Tawah. Jadi tradisi tawah Baitullah ni. Bila sapa kepada Hajar Aswad. Orang kucuk. Jadi kalau ramah. Holo tangan isyarat kepada batu. Kucuk tangan. Kalau tukar pun tukar lah maknanya. Jadi Umarnya satu masa dia tawah. Tawah-tawah sapa kepada Hajar Aswad. Dia berhenti di Hajar Aswad dia tunjuk batu. Aku tahu mungi batu. Pakai asas. Jadi mungkin orang pergi haji tak ada pakai asas serabut pasal ni. Saya nak Umar ajar pergi ke Mekah pakai asas kata batu. Dia kena kata. Kalau tak kena kita buat Tuhan batu lah. Bimbang tak jadi hot tu lah. Bimbang. Umar kata batu, aku tahu mungi batu. Tidak ada memberi manfaat, tidak beri mudarat, gapo pun mungi batu. Tetapi kalau tidak kerana aku tengok Rasulullah tu kucuk umum, aku tak kucuk. Aku kucuk tu kerana Rasulullah kucuk. Itu je derajatnya.
Cuba tengok Umar ajar kita. Kita kelamu tu hampir dengan Tuhan macam mana? Itulah bezanya bab ni. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan tentang hak-hak kebebasan yang mutlak kepada tiap-tiap umat di dalam perdampingan diri mereka kepada Tuhannya. Jadi jelas daripada ayat ni artinya Tuhan beri kebebasan bagi tiap-tiap umat tu cara perdampingan dia dengan Allah. Itu serah dia lah kebebasan dia. Tiap-tiap umat yang berlainan benua dan berlainan tempat akan berlainan pula adat rasamnya, kebudayaannya, seterusnya kelayakan tabiat pada mereka masing-masing. Tak sama. Bila berlainan tempat, berlainan iklim, berlainan keturunan, keadaan manusia memang tidak sama. Tetapi dari segi kemanusiaan, itu sama. Dari segi kelayakan yang wujud pada individu tu, itu tak sama lah. Juga berlainan dengan sebab itu berlainanlah pula akidahnya, istilah bahasa yang diguna dan juga gambaran makrifat berkenaan dengan kebenaran yang diajar oleh Nabi yang telah diutus kepada mereka masing-masing. Tak serupa berlaku. Jalan makrifat. Jadi orang ni kata belah ni, orang ni kata belah ni. Jadi kalau kita faham tu benda tu satu, jalan ataupun cara berlainnya, kita tidak timbul masalah. Di antara ulama sufi lah, ada menggambarkan bahawasanya di kalangan ahli sufi sendiri, di dalam menggambarkan keagungan Allah dan sifat-sifat Allah tidak sama. Tak sama tu kerana persediaan dan juga istijah diri orang itu tidak sama. Ada dia buat keluar syair begini. Ibaratuna syatta wa husnuka wahid wa kullun ila dzakal jamal yushiru. Itu syair dia. Kalau nak kira bahasa pertuturan kita semua nak menggambarkan keelokan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak boleh bilai banyak. Macam-macam orang tu kata begitu, orang ni kata begini. Tetapi